Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ni kita akan bersama-sama meneroka kelas 2 bahagian A Terengganu Biologi. Okay, ada beberapa peringatan yang saya nak bagi. Yang pertama, stay focused and replay if you need to. Yang kedua, prepare your pen and notebook. Dan yang ketiga, colourful pens if you like. Okay, Prodigy, jangan takut, jangan gentar. Ini semua cobaan. Okay, Prodigy, better days are coming. Jangan takut, jangan gentar. Hold on Biology A+, insyaAllah. Let's go. Okay, soalan pertama. Sel X dalam rajah 1.1 menunjukkan struktur satu sel haiwan yang tipikal. Okay, so dia dah labelkan dah J apa, K apa, L apa, M apa. So soalan pertama, namakan bahagian yang berlabel J, K dan L. Okay, J mitokondria, K endoplasma kasar dan L adalah jasad Golgi. Soalan ni memang akan keluar punya dekat tak kisah paper 1 ataupun paper 2. Jadi senang saya nak ingatkan awak semua supaya hafal bahagian-bahagian sel dan fungsinya sekali. Okay, yang kedua, nyatakan fungsi J dan L. J adalah mitokondria, jadi fungsi dia menjana tenaga. That's good. Okay, L jasad Golgi, mengubah suai protein ataupun membungkus enzim. Okay, let's go. Okay, so enzim ni apa? Enzim ni ialah protein yang terubah suai. Okey, kita sambung soalan B. Soalan B dia suruh kita terangkan peranan organel K dan L dalam penghasilan enzim luar sel. Okey, jawapannya ialah organel K menerima protein yang disintesis oleh ribosom. Maka, protein yang telah disintesis diangkut dalam vesikel angkutan ke organel L. Kemudian, organel L akan mengubah suai protein kepada enzim dan enzim akan dibungkus dan diangkut oleh vesikel rembesan ke luar sel. Okey, seterusnya soalan C. M merupakan simpanan makanan dalam sel. Terangkan pembentukan M. M dibentuk daripada penyimpanan makanan dalam sel iaitu glikogen. Glikogen terbentuk apabila terdapat glukosa berlebihan. Kita kena ingat, tempat simpanan makanan sel haiwan ialah glikogen dan sel tumbuhan ialah kanji. Okey, soalan seterusnya. Rajah 1.2 menunjukkan keadaan cili sebelum dan selepas direndam dalam air suling selama 2 jam. So dekat sini kita kena highlight di keyword dalam air suling. So air suling dia bersifat hypotonik terhadap cili tu. Okey, bagi pemerhatian, kita boleh nampak yang cili itu melengkung keluar. Kalau kita nak terangkan proses ini, air suling merupakan larutan hypotonik terhadap subsel cili. Oleh itu, molekul air meresap masuk ke dalam subsel secara osmosis. Maka, vakuol akan mengembang dan sel menjadi segar. Okey, pada bahagian ni ada beberapa poin wajib kita patut sebut, iaitu first kali keadaan larutan tu. Kita kena bagi tahu kalau larutan tu ialah hypertonik atau hypotonik terhadap subsel. Yang poin kedua, kita kena bagi tahu kalau molekul air tu dia meresap keluar atau meresap masuk secara osmosis. Kita kena ingat kalau air je osmosis. Dan poin ketiga, kita kena wajib bagi tahu keadaan sel tu kalau dia flaccid ataupun segar. Okey, so untuk soalan 2, rajah 2.1 menunjukkan dua sel haiwan yang menjalani pembahagian sel X dan pembahagian sel Y. Untuk A, namakan jenis pembahagian sel X dan pembahagian sel Y. Untuk pembahagian sel Y, kita dapat lihat ada kiasma, iaitu tapak pindah silang. Jadi pembahagian sel Y ialah meiosis dan pembahagian sel X adalah mitosis. Soalan B, lukiskan rajah satu sel anak yang terhasil apabila pembahagian sel Y selesai. Jadi sama ada dari 4 jawapan ni boleh pilih satu. Dan ni ialah gambar rajah lukisan untuk kita tentukan adakah betul rajah sel anak tu. Dan untuk rajah sel anak, digalakkan untuk lukis bulatan hitam atau garis putus-putus untuk menunjukkan nukleolus dan membran nukleus terbentuk semula selepas pembahagian sel selesai. Untuk soalan C1, terangkan kepentingan pembahagian sel Y kepada manusia. Pembahagian sel Y ialah meiosis, jadi pembahagian sel Y akan menghasilkan gamet yang haploid. Selain itu, ia juga akan menghasilkan variasi genetik. Untuk soalan 2, nyatakan dua perbezaan pada peringkat yang ditunjukkan dalam rajah 2.1. Jadi untuk buat soalan yang suruh nyatakan perbezaan, dibiasakan guna perkataan manakala. Jadi contoh jawapan, pembahagian sel X sedang menjalani fasa anafasa manakala pembahagian sel Y sedang menjalani fasa anafasa 1. Seterusnya, kromatid kembar pada pembahagian sel X akan terpisah dan ditarik ke kutub bertentangan manakala kromosom homolog pada pembahagian sel Y akan terpisah dan ditarik ke kutub bertentangan. Dan untuk mitosis, yang terpisah ialah kromosom atau kromatid kembar, manakala meiosis yang terpisah ialah kromosom homolog. Untuk soalan D, bilangan kromosom dalam seekor lembu adalah 60 kromosom. Melalui proses pembahagian sel Y, nyatakan bilangan kromosom dalam anak lembu. Berikan alasan. Kat soalan yang ni ramai yang keliru dan akan jawab 30 kromosom. Tapi sebenarnya anak lembu ni sudah hasil persenyawaan dan dapat 30 kromosom daripada setiap induk.
30 campur 30 adalah 60. Jadi jawapannya adalah 60 kromosom. Kerana pembahagian sel Y menghasilkan gamet yang haploid melalui persenyawaan. Okey, seterusnya soalan 2E. Bahan karsinogik dalam pewarna makanan tiruan boleh menyebabkan bilangan kromosom sel anak yang terhasil daripada pembahagian sel Y adalah berbeza. Terangkan kejadian ini. Penerangan dia, karsinogen boleh merancangkan pembentukan gentian gelendong semasa profasa 1. Semasa anafasa 1, kromosom homolog tidak terpisah dan tidak ditarik ke kutub bertentangan. Oleh itu, gamet yang dihasilkan akan mempunyai bilangan kromosom yang kurang atau lebih 1. Untuk soalan ni, penerangan anda mesti ada fakta dan kesan. Maklumat tambahan, karsinogen juga menyebabkan mitosis tidak terkawal atau nama lain dia pembentukan tumor. Seterusnya, kita bergerak ke soalan 3, 3/5 bab 3 iaitu koordinasi dan gerak balas. Bagi menjawab soalan 3, kita kena ingat balik jenis-jenis neuron, struktur-struktur serta fungsi-fungsi neuron tersebut. Sebagai contoh, korang boleh lihat dalam jadual yang telah dibekalkan. Okey, untuk soalan 3A1, berdasarkan rajah 3.1, namakan sel P dan sel Q. Sel P adalah neuron efferent, manakala sel Q adalah interneuron. Terdapat 3 jenis neuron iaitu yang pertama neuron motor iaitu efferent, yang kedua neuron deria iaitu afferent dan yang ketiga neuron perantaraan iaitu interneuron. Seterusnya kita bergerak ke soalan 3A2, terangkan peranan sel P dan sel Q. Peranan sel P adalah untuk memindahkan impuls dari saraf tunjang ke efektor. Peranan sel Q pula adalah untuk memindahkan impuls dari neuron afferent ke neuron efferent. Seterusnya soalan 3A3, nyatakan kepentingan tindakan terhadap individu. Antara kepentingan tindakan terhadap individu ialah dapat menyediakan tindak balas secara spontan. Selain itu, untuk bergerak balas serta-merta terhadap rangsangan dan untuk melindungi daripada kecederaan yang serius. Seterusnya kita bergerak ke soalan 3B. Rajah 3.2 menunjukkan contoh gerak balas terkawal. Contoh aktiviti terkawal dalam soalan ni ialah belajar. Soalan dia, nyatakan dua perbezaan di antara tindakan dalam rajah 3.1 dan rajah 3.2. Untuk rajah 3.1 berlaku secara automatik, manakala rajah 3.2 dikawal dalam keadaan sedar. Untuk rajah 3.1, pusat kawalan adalah di saraf tunjang, manakala rajah 3.2 pusat kawalan di cerebrum. Untuk rajah 3.1 gerak balas adalah cepat, manakala rajah 3.2 gerak balas adalah lambat. Seterusnya soalan 3C, rajah 3.3 menunjukkan satu situasi yang melibatkan kedua-dua sistem koordinasi. Terangkan kepentingan gerak balas koordinasi yang terlibat untuk melindunginya daripada bahaya. Okey, kita kena pasti dahulu reseptor dan efektor dalam soalan ni. Reseptor dalam soalan ni adalah mata dan efektor adalah kelenjar. Reseptor ialah mata kerana mata kita yang melihat bahaya itu. Manakala efektor ialah kelenjar kerana kelenjar yang akan rembeskan hormon. So, jawapan untuk 3C, tenaga yang dihasilkan lebih banyak untuk melarikan diri daripada bahaya. Mata akan mengesan rangsangan dan mencetuskan impuls saraf yang dipindahkan oleh neuron afferent ke otak. Oleh itu, otak akan mentafsir maklumat dan menghantar impuls saraf oleh neuron afferent ke kelenjar adrenal. Maka, kelenjar adrenal akan dirangsang untuk membebaskan adrenalina ke aliran darah untuk meningkatkan kadar denyutan jantung. So, kadar respirasi dan arus glukosa darah juga akan meningkat. So, untuk soalan 3D, penyakit Parkinson disebabkan kehilangan neuron di bahagian tertentu otak akibat pengurangan rembesan neurotransmitter yang dipanggil dopamin. Cadangkan cara untuk merawat pesakit Parkinson. First, mengambil vitamin tambahan seperti vitamin B kompleks untuk membina sel-sel neuron. Second, membaca atau menulis untuk meningkatkan aktiviti otak. So, pengidap Parkinson ni kebanyakannya daripada orang tua. Tapi kenapa tu Dr. Mahathir dia tak nyanyok? Sebab dia always membaca untuk meningkatkan aktiviti otak. Okey, soalan nombor 4. Rajah 4.1 menunjukkan jenis kembar P dan Q. Namakan jenis kembar P dan Q. P ialah kembar seiras, Q adalah kembar tak seiras. Sebab apa? Sebab P dia berkongsi plasenta, manakala Q berasingan plasenta. Okay, soalan 4B, terangkan pembentukan kembar P. So, yang kita tahu tadi, kembar P ialah kembar seiras. So, kembar P terbentuk apabila satu sperma bersenyawa dengan satu ovum yang dibebaskan dari ovari pada masa yang sama. Tetapi semasa pembentukan zygote, dua zygote telah terpisah dengan lengkap. So, setiap fetus juga akan berkongsi satu plasenta yang mempunyai tali pusat masing-masing.
Untuk D, Raja 4.2 menunjukkan beberapa keadaan kembar siam yang berlaku pada manusia. Soalan yang pertama, berdasarkan Raja 4.2, terangkan mengapa keadaan yang berbeza terbentuk. Untuk soalan begini, kita harus kemukakan fakta dan kesan. Jawapannya, pasangan kembar terbentuk daripada satu sperma dan satu ovum. Pembahagian embrio tidak lengkap yang menyebabkan bahagian atau organ fizikal melekat. 2. Sebagai seorang doktor, berikan cadangan kepada ibu bapa sekiranya bayi kembar mereka dilahirkan dalam keadaan seperti dalam Raja 4.2. Kembar itu boleh dipisahkan atau tidak boleh dipisahkan. Bayi kembar itu boleh dipisahkan jika mereka tidak berkongsi organ-organ yang penting. Seterusnya, soalan yang kelima, Raja 5.1 menunjukkan sistem pencernaan bagi kambing. A. Pada Raja 5.1, labelkan A dan D. Tips, kita harus mengingat bahagian-bahagian perut. Ada 4 bahagian perut iaitu rumen, retikulum, omasum dan abomasum. Rumen adalah perut yang paling besar. C ialah abomasum kerana paling dekat dengan usus kecil. Jadi A iaitu sebelah abomasum ialah omasum. Jadi kita boleh melabelkan A dengan omasum dan D adalah rumen. Seterusnya B. Terangkan apakah yang berlaku apabila makanan memasuki bahagian B. Bahagian B adalah retikulum. Kita perlu menghafal setiap bahagian perut lembu. Jawapannya, bakteria akan merembeskan enzim selulis. Oleh itu, enzim selulis akan menghidrolisiskan selulosa kepada glukosa. Seterusnya, makanan itu kemudiannya dimuntahkan semula ke dalam mulut untuk dikunyah semula. Seterusnya adalah soalan 5C1. Raja 5.2 menunjukkan sebahagian sistem pencernaan rectus norvegicus. Pada Raja 5.2, tandakan X pada organ yang mempunyai fungsi yang sama dengan bahagian belai besi pada Raja 5.1. Macam yang kita tahu, bahagian belai besi pada Raja 5.1 adalah abomasum iaitu perut sebenar. Oleh itu, kita boleh tandakan X itu pada bahagian perut rodentia itu seperti berikut. Info tambahan, fungsi perut sebenar sama dengan perut rodentia iaitu merembeskan jus gastrik untuk mencernakan protein. Seterusnya adalah soalan 5C2. Nyatakan dua perbezaan sistem pencernaan antara organisma dalam Raja 5.1 dan Raja 5.2. Macam yang kita tahu, organisma dalam Raja 5.1 adalah ruminan, manakala dalam Raja 5.2 adalah rodentia. So, dua perbezaan sistem pencernaan dia adalah pada Raja 5.1 mempunyai 4 ruang perut, manakala pada Raja 5.2 hanya mempunyai 1 ruang perut. Seterusnya, pada Raja 5.1 mempunyai sekum yang kecil, manakala pada Raja 5.2 mempunyai sekum yang besar. So, jawapan yang lebih adalah pada Raja 5.1, selulosa dicernakan di perut, manakala pada Raja 5.2, selulosa dicernakan di sekum. Disebabkan soalan ni dah sediakan table, maka kita hanya letak poin-poin dia saja. Tapi kita kena letak dalam ayat yang lengkap. Seterusnya adalah soalan 5D. Raja 5.3 menunjukkan satu rawatan pada daun pokok. Permukaan atas dan bawah semua daun disapu dengan lilin untuk mengelakkan dimakan oleh serangga. Terangkan bagaimanakah rawatan ini memberi kesan kepada tindak balas fotosintesis. So, jawapannya adalah kadar fotosintesis menurun kerana lilin menutupi stoma menyebabkan resapan gas karbon dioksida berkurang dan kurang glukosa dihasilkan. So, keyword kepada jawapannya adalah kurang. Manakala kita juga kena kemukakan fakta dan kesan. Soalan yang terakhir adalah 5D2. Tumbuhan dalam Raja 5.3 merupakan sejenis tumbuhan tropika yang memerlukan keadaan panas dan lembap sepanjang tahun. Cadangkan bagaimana tanaman ini dapat ditanam di negara-negara yang mempunyai 4 musim. Jelaskan jawapan anda. So, jawapannya adalah tanaman ini ditanam di dalam rumah kaca. Oleh itu, keamatan cahaya akan dapat dikawal. Maka cahaya yang berlebihan boleh dihalang dengan menggunakan pemantul cahaya. Terima kasih menonton video kami. Semoga segala ilmu yang diperolehi dapat manfaatnya. Jangan give up dan terus usaha kerana insya-Allah biologi A+.